إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat sekalian, dan tak dilupakan kepada tuan rumah dan ahli keluarga. Sidang hadirin, kita sambung kajian kita daripada kitab Al-Usul Al-Thalathah, 3 prinsip yang utama karangan Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di mana kita dah selesai membaca muqaddimah, lalu kita juga masuk perbincangan perbahasan al-aslul awal, usul yang pertama, mengenal Rabb. Kita telah menceritakan tentang tauhid, pembahagian tauhid. Kemudian kita cerita juga tentang pengertian ibadah, dan kita juga telah membaca contoh-contoh ibadah yang diberikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam sesi yang lalu. Hari ini kita sambung bagaimana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata, membawa sebuah hadis. Beliau, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadat. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Yang hasannya, hadis yang boleh diterima adalah hadis dengan riwayat ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadat. Muka surat 21. Jadi seperti mana biasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan mendatangkan dalil bagi setiap kenyataan-kenyataan yang beliau berikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulakan penjelasan contoh-contoh ibadah dengan doa. Islam, iman dan ihsan kita dah cerita. Seterusnya dia pi perkataan doa, di mana doa ini ada kaitan langsung dengan tauhid. Bahkan kesemua ibadah itu ada kaitan langsung dengan tauhid. Kerana itu merupakan tauhid yang terpenting, tauhid al-uluhiyah, ataupun dikenali sebagai tauhidul ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap ibadat yang kita lakukan, seperti yang diulas panjang oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam muqaddimah beliau ketika mana mengulas kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga yang bertajuk Kitab Tauhid, kitab Tauhid. Dia cerita tentang kaitan ibadah dengan tauhid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan penuh keikhlasan. Penuh keikhlasan. Sembah Allah dengan penuh keikhlasan. Maka di sana ada kaitan antara ibadah dengan ikhlas. Apa kaitan ikhlas dengan tauhid? Apa kaitan ikhlas dengan tauhid? Tuan-tuan dan puan sekalian. Apa kaitan? Kenapa? Ahli sunnah was salaf. Apa kaitan akidah ataupun apa kaitan tauhid dengan ikhlas? Kaitan tauhid dengan ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keikhlasan itu merupakan intipati tauhid. Dalam kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita kena melakukan sesuatu amalan hanya kepada Dia. Dalam kita mentauhidkan Allah, kita kena melakukan sesuatu amalan hanya kepada dan kerananya. Itu erti ikhlas. Hanya kerana Allah, bukan kerana orang lain. Nampak? Faham tak tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab itu bila kita membicarakan tentang tauhid al-ibadah, tak boleh lari daripada keikhlasan. Bahkan bila kita sebut perkataan tauhid pun, tak boleh lari daripada ikhlas. Sebab pengesaan. Lawan kepada ikhlas, syirik. Lawan tak ikhlas berarti syirik. Dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah share perkara yang tak sepatutnya dia share. Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Aku ni, kata Allah Subhanahu wa taala, sekutu yang tak memerlukan sekutu-sekutu lain. Aku tak perlu. Nampak? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang sesiapa yang menyemutukan aku dengan sesuatu, taraktuhu wa syirku, aku akan meninggalkan dia dan sekutu dia. Allah tak perlu kita yang perlu Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan berkehendak apapun daripada kita. Dia tak nak duit kita, dia cipta semua benda. Dia tak perlu kita. Sebab tu Allah sebut, ana aghna syuraka 'an syirk. Aku ni sekutu yang tak perlu kepada mana-mana sekutu. Aku seorang-seorang aku saja. Tolong. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apabila kita mengatakan bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka 'an syirk. Aku, yakni Allah Subhanahu wa taala merupakan Allah yang tidak berkehendak dan tidak memerlukan kepada mana-mana sekutu. Maka hendaklah kita ketahui bahawasanya dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita kena benar-benar ikhlas. Dalam melaksanakan tauhid ibadah, kita kena benar-benar ikhlas. Jadi sebab itu bila kita bahaskan pasal doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadat. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan sekalian? Doa itu ada kaitan dengan tauhid apa tidak? Ada kaitan langsung dengan tauhid. Sebab apa? Sebab ibadat itu merupakan tauhid. Asas-asas tertegaknya satu-satu ibadat itu, diterimanya sesuatu ibadat itu adalah kerana tauhidnya. Asas-asas tertolaknya sesuatu ibadat itu adalah kerana tauhidnya. Kepada siapa dia buat, untuk apa dia buat. Itu kita kena hati-hati. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seterusnya membawa firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, nescaya akan kukabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku
akan masuk Jahannam dalam keadaan yang terhina. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Sebab itu jika kita lihat di antara perkara-perkara syirik besar, muka surat 22, syirik besar adalah syirik pada doa, iaitu kita memohon kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, falamma najjahum lil bar idhum yusyrikun. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala uji manusia di atas kapal-kapal mereka, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tapi bila Allah selamatkan mereka, mereka kembali menyekutukan Allah. Jadi syirik pada doa kita kena hati-hati. Tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kala bila kita menyebut dalam tujuan-tujuan perubatan pun, bila kita kata ubat ni bagus, bila kita kata doktor ni bagus, bila kita kata tok bomo ni bagus, dibimbangi ia mencacatkan tauhid kita. Kena hati-hati. Bukan tak bagi puji, boleh puji, tapi puji Allah dulu. Masya Allah, bagus hang. Masya Allah, dengan kerana dan izin Allah, ubat hang menjadi. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil tentang khauf. Khauf iaitu perasaan takut. Tuan-tuan dan puan sekalian, perasaan takut ni ada dua jenis dalam yang disebut di dalam Al-Quran. Satu dia ada khauf, satu dia ada khasyah. Khauf lain, khasyah lain. Khauf ni umum. Apa saja jenis takut pun, takut kat Allah dulu. Tapi khasyah tu khusus. Khasyah ni dia takut yang disusuli dengan ilmu. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan ulama ini merupakan generasi yang paling takut kepada Allah, apa Allah guna? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, Allah guna perkataan khasyah, yakhsha. Pasal apa? Pasal perkataan yakhsha, takut ini, takut yang terhasil daripada ilmu. Sebab itu sepatutnya orang itu berilmu, makin lama dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu benda ni haram, dia tahu benda ni harus, dia tahu benda ni wajib, dia tahu benda ni sunat, dia tahu benda ni makruh, dan dia akan sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah perbezaan antara khauf dengan khasyah. Kita semacam saja. Hantu pun takut, takut juga. Perkataan takut juga. Allah pun takut, takut juga. Orang jahat pun kita takut, takut juga. Sama perkataan takut. Cuma beza dia mungkin kita boleh sandarkan kepada takut sikit, takut banyak, sangat-sangat takut, itu saja. Adapun perkataan Arab sangat indah. Dia membezakan di antara khauf dengan khasyah. Khauf lain, khasyah lain. Sebab khauf ni contoh, takut perang, takut sesuatu yang berada di depan kita ni, khauf. Jadi kita boleh kata, aku takut kepada haiwan yang haiwan liar. Takut pada harimau. Aku takut pada orang yang jahat. Aku takut pada musuh-musuh Islam. Kita boleh guna perkataan takut tu. Assalamualaikum. Kita boleh guna perkataan takut tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Akan tetapi apabila kita nak sebut di dalam bahasa Arab, takut kepada perintah Allah, dia tak guna perkataan khauf, dia guna perkataan khasyah. Sebab seseorang itu akan takut kepada perintah Allah bila dia berilmu. Kalau dia tak berilmu, dia nak takut apa? Macam tuan-tuan dan puan sekalian, isu ini orang perempuan lah ni duk pakai jenis sanggui jenis tinggi macam cerita dulu Shogun. Apa? Shogun. Dia naik pacak je ke atas. Tuan-tuan dan puan sekalian, lama dah cakap benda ni. Lama dah orang cakap pun, tapi tadi ada orang tanya saya pula tu, saya teringat. Dia kata, ada ustazah kata hadis pasal tu dhaif. Ustazah ni biar betul. Hadis itu sahih nak mampu.
Hang mana kok mana ni pandai-pandai dah hang jual tudung, hang nak abang kata sahih dhaif dah. Lepas tu sebab lah ni pun dia style, orang hak tak ada sanggui, perempuan hak tak ada rambut pun, dia pergi bubuh pendatang tu dia boleh beli. Dia boleh beli, dia boleh tok naik atas tajam. Jadi nampak kepala super alien panjang kat tepi. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis dia sangat jelas. Bila Nabi SAW sebut tentang wanita-wanita di akhir zaman ini kasiyat, ariyat, ru'usuhunna, kepala mereka, wanita-wanita di akhir zaman ini seperti berpakaian tetapi sebenarnya mereka bertelanjang. Dan apa dia? Kepala mereka ru'usuhunna, kepala mereka ini seperti bonggol unta. Bonggol unta ni dia tajam, dia naik macam bonggol unta yang kita tengok. Di mana para ulama dah ulas, Syekh Nasir As-Sa'di pun dah ulas tentang benda ni. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, apabila tentera Perancis dulu depa tawan Lebanon, depa jajah Lebanon, wanita-wanita Perancis masuk dalam Lebanon dalam keadaan rambut mereka sebiji seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula ustazah hak cerdik sikit. Hak tadi ni dia pergi kata di tutup air tak cerdik langsung. Ni hak cerdik sikit. Dia pergi kata apa? Dia kata hadis tu untuk orang hak tak tutup aurat. Kalau tutup aurat tak apa. Dia pandai. Pasal apa dia kata? Sebab hadis tu dimulai dengan kasiyat, ariyat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Okey. Kasiyat tu berpakaian tapi bertelanjang, menunjukkan perempuan ni tak tutup aurat. Adapun tutup aurat, Nabi tak masukkan yang lain. Dia pandai. Yang pandai kono sungguh. Ni orang yang pandai kono ni sepatutnya dia kena masuk tu. Motorkap GP tu. Hang lek puas-puas gitu. Hang jangan duk lek dalam isu-isu agama ni. Dia main kono baring kok ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, perhati baik-baik hadis tu. Nabi sebut kasiyat. Mereka bukan buka aurat, mereka berpakaian. Tapi seolah-olah bertelanjang. Apa pasal seolah-olah bertelanjang? Antaranya menampakkan bentuk tubuh badan mungkin. Satu. Kedua, jarang mungkin. Assalamualaikum. Ketiga, selain daripada jarang, tuan-tuan dan puan sekalian, yang ketiga, asnimatil bukht. Kepala mereka ni seperti bonggol unta. Dia tunjuk, dia jadi style. Jadi kita kena hati-hati. Sikap ahli sunnati wal jamaah bila berhadapan dengan hadis-hadis seperti ini, kita mengambil langkah selamat. Saddun lizzari'ah. Tutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemungkaran. Tutup buang. Macam lah ni, dia jadi pakai tudung, bukan tak boleh fashion. Boleh, apa salah fashion. Tapi dia dah jadi melampau-lampau pula dalam berfashion. Melampau-lampau pula dalam berfashion. Sehingga kan masing-masing berlumba-lumba mencari tudung-tudung yang pelik daripada orang, supaya mendapat perhatian manusia. Sedangkan wanita seharusnya berpakaian dengan pakaian yang bersifat sederhana, yang tidak membuatkan mata-mata tertumpu kepadanya. Bukan dia tak dia pakai warna. Isteri-isteri Nabi pun pakai warna-warna, no problem. Bahkan antara ciri-ciri wangi-wangian wanita pun dia berwarna. Tapi kita kena hati-hati, jangan warnanya itu bersifat melampau. Jangan warnanya itu bersifat melampau. Dia paling terang kali kat dalam KL. Jalan ke Bukit Bintang tu dia paling terang kali. Dia warna tu, warna sarkas. Macam mana orang tak tengok? Orang pakat tengok berjalan, bukan buat tengok dia. Hal-hal seperti ini perlu dititik beratkan, perlu berhati-hati. Ini semua, ini yang kita nak bahaskan tentang khauf dengan khasyah. Kalau orang yang ada ilmu tentang perkara-perkara yang seperti ini, dia takut melaksanakan benda ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ilmu, mungkin dia kata khauf saja. Mungkin dia takut orang kata. Dia bukan takut kerana Allah. Cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia nak cuba buktikan, nak hubung kaitkan
antara khauf itu dengan pengesaan, dengan ibadat. Iaitu kalau kita takut kerana Allah, okey, maka kita dalam kategori mengesahkan Allah. Sebab itu dia bawa firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Takut hanya kepada Allah. Begitu seterusnya tentang dalil tentang raja. Raja ni pengharapan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal salih dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini raja. Raja ni maksudnya pengharapan. Apa kaitan pengharapan dengan tauhid? Apa kaitan pengharapan dengan ibadah? Jelas tuan-tuan dan puan sekalian. Bila kita mengharapkan keridaan Allah, itu bererti satu doa, satu permohonan, satu permintaan. Bila kita berharap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, syirik tak? Syiriklah. Dia termasuk dalam kaedah memohon kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam syirik. Jadi mengharap, sebab tu kita jangan bergantung harap sangat pada manusia. Jangan kita bergantung harap sangat pada dunia. Orang tahu kata dunia, maksud dia dunia. Mengharap sangat pada dunia. Kalau tak ada dunia tak boleh lah, tak boleh lah, aku tak boleh apa dah. Tuan-tuan, heran sungguh macam mana sahabat Nabi lagu Abu Bakar. Macam mana sahabat Nabi Abu Bakar ni sedekah habis. Bila dia tengok Uthman ibn Affan ni sedekah. Uthman bin Affan sedekah apa tu tuan-tuan sekalian dalam peperangan, nak perang. 300 ekor unta. Nabi tanya siapa dia nak sedekah? Uthman angkat, bagi 100 ekor unta. Nabi kata siapa lagi nak mendapat kebaikan di akhirat kelak, sedekah lagi. Bangkit pula dia 100 lagi. Kali ketiga 100 lagi, 300 ekor unta. Tuan-tuan, 300 ekor unta boleh beli X6 BMW X6. Boleh beli 2 biji tu. Macam nak buat main. Sekok unta berapa harga? Tuan-tuan apa silap, sekok unta dalam 7-8 ribu. Yelah ni mungkin mahal dah. Saya pun tak pasti harga keadaan ni sekarang ni. Okay, mahal tuan-tuan apa silap. Bagi sedekah. Dengan kelengkapan pelana untuk perang. Siap, make up dia siap dah. Unta tu. Abu Bakar ni, tuan-tuan, bila dia tengok Osman boleh bagi banyak, cemburu. Ya Rasulullah, aku nak bagi sedekah tak? Dia balik ke rumah, ambil semua duit yang dia ada, 4,000 dirham lebih kurang. Main balik jumpa Nabi Rasulullah ni semua, kata Allah. Ambil. Tuan-tuan, pasal apa dia buat ni? Raja. Sebab ada raja. Sebab nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa amalan yang salih, amalan yang penuh dengan keikhlasan. Bagi. Sebab tu mereka tidak mendambakan dunia sangat pun. Berbeza dengan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan bererti kita jangan menjadi hamba pada dunia. Kita biar dunia menjadi hamba kepada kita dalam usaha kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi hamba pada dunia, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, cantik sungguh dia kata. Dia kata dunia ni diibaratkan seperti wanita-wanita yang curang kepada suaminya. Dia gambaran, jangan kaum ibu kecil hati. Dia bagi gambaran, contoh. Dan dunia ibarat seperti wanita yang curang kepada suaminya. Dan si suami ni, tuan-tuan dan puan sekalian, yang masih sanggup lagi bersama-sama dengan isteri yang curang. Isteri curang, dia akan tinggal suami dia. Tapi kalau suami itu masih sanggup, suami itu jenis apa? Dayus. Jadi begitu jugalah perumpamaan antara kita dan dunia. Dunia ni curang pada kita banyak benda. Dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah wanitanya,
Fitnah lelakinya. Fitnah yang nak bagi nama perempuan ataupun lelaki pun kita confuse. Baru-baru ni ada sahabat saya, dia duduk melawak-melawak ni. Dia bujang lagi, nak kahwin, duduk tunggu nak kahwin. Saya kata kepada dia, dah ada calon ke? Tiba-tiba dia tunjuk gambar kat saya. Dia orang Indonesia, dia duduk di Saudi. Dia tunjuk gambar. Kata subhanallah. Kata ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi keindahan, memang cantik sungguh. Bakal nak jadi isteri dia ni, yang kita tengok lah masa dia tunjuk kita. Ni bakal isteri dia. Hidung tu bukan takat boleh gantung menyangkut, kita pun boleh sangkut itu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, rupa-rupanya dia melawak dengan saya. Gambar ada tunjuk dekat saya tu, gambar seorang lelaki yang ubah jantina jadi perempuan. La haula la quwwata. Sampai kita confuse kalau tengok lagu tu. Oi. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak kita sampai kita confuse. Dia tak tunjuklah gambar bakal calon isteri dia tu. Maknanya dia tunjuk kita, dia pemain kita aja. Kita kata subhanallah ni. Mencari kat mana ni, pasal kita tengok kawan kita tu tak tahu mana pun. Kita pun heran. Rupa-rupanya lelaki itu yang dalam gambar tu, yang telah mengubah jantina menjadi perempuan, itu adalah kawan baik dia masa kecil-kecil di Indonesia. Kacukan Belanda mai ikut mana, kacuk mai ikut mana, jadi Allah bagi keindahan pada dia, tapi dia tidak mensyukuri nikmat keindahan yang Allah berikan kepada dia. Dia tukar jantina jadi betina, dia jadi perempuan. Ini pun kita dah confuse. Ni fitnah, ni fitnah. Silat-silat pindah berkenan masuk Minang, kacau. Orang kacau kita. Tak mau cakap lagi. Tahu tak, orang lelaki-lelaki ni gamak tak tanya dah, pasal Nabi pun dah pesan ikut susunan tu. Tunkahul mar'a li arba'in, li jam'ali maliha wa li jamaliha wa li 'irdiha fasfar bi dhatid din taribat yadak. Dinikahi wanita tu dengan 4 perkara: kerana harta bendanya, kerana kecantikannya, kerana nasab keturunannya, wali nasabiha, dan kerana agamanya. Peganglah dengan agama. Bila ulama bahaskan, susunan tu kena ikut susunan tu, baru bagus. Kalau tak ikut susunan ni, nanti manusia dia akan cepat mudah kecewa. Tengok dulu, sama ada lelaki dan perempuan ni umum. Jangan nak kira lelaki saja, perempuan pun semacam. Tengok semua benda ni. Tengok ada berharta ataupun tidak. Tengok rupa berkenan ke tidak. Kadang-kadang ada orang, ada kawan saya sendiri nak pergi menikah, nak ajak kita. Nak ajak kita pasal kita kenal bapa kepada perempuan tersebut. Orang sunnah juga. Contoh dia bagi ni. Tapi apa dia kata tuan-tuan, sebelum pergi, alah, settle. Saya tak ada masalah. Yang penting sunnah. Clear. Pergi tengok dulu. Saya tak apa. Tak tengok pun tak apa. No problem. Pergi tengok dulu. Sunnah Nabi tengok. Nabi pesan dekat sahabat, izhab ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Hang pergi tengok dulu mata wanita Ansar tu ada sesuatu. Kod hang tak berkenan tadi. Ada orang dia suka mata lagu Shogun tu. Ada orang dia tak suka. Dia suka mata jenis turun ke bawah lah. Ada orang dia suka mata hijau, ada mata kelabu, mata kuning, macam-macam jenis mata semua. Hang pergi tengok dulu. No problem. Satu keharusan. Pipi. Balik. Saya kurang setuju. Kata hang tu jangan cakap hebat. Jangan cakap besar. Islam banyak, Islam bagi. Pipi tengok, ikut syariat dia, ikut step yang Islam ajar. Tapi kalau kita betul-betul kuat, jiwa kita dan hati kita jenis betul-betul tak ada masalah punya, no problem, tak ada masalah. Agama itu yang paling utama seperti Nabi sebutkan di dalam hadis. Tapi Nabi bagi kita pilihan, Nabi bagi kita kemudahan untuk kita memilih. Bukannya kita pilih, hang kena pilih. Tak. Tengok cantik, tengok berharta, tengok nasab keturunan baru ke tidak, tengok agama dia. Ini pun fitnah. Fitnah wanita atas muka bumi. Fitnah harta benda tak payah duk abang lah. Kehidupan manusia pada hari ini masing-masing mengejar kekayaan, nak kaya cepat. Kalau nak kaya cepat, nak bagi kekayaan tu, nak buat infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahan. Ini boleh tahan jugalah. Baguslah kita katakan, cemerlanglah usaha tu. Tapi kalau setakat nak memperbanyakkan kekayaan dia, nak memperbanyakkan harta dia,
membajakkan rumah dan isteri dia saja. Jadi ini sehingga dia membelakangkan dakwah. Bagi sumbangan, aku dah bagi sumbangan RM500 kat sekolah agama ataupun sekolah ma'atafi Quran, memang bermanfaat, RM500 bermanfaat. Tapi sayang kadang-kadang manusia ni dia lupa. Alangkah baiknya kalau dia pakat ramai-ramai bagi satu tempat. Kalau takat 500 boleh buat apa? Cat pagar. Kawan rumah pula bagi 300 pembetul pintu belik ya. Kawan rumah pula bagi pembetul tombol pintu. Tuan-tuan dan puan sekalian, lepas tu dia bagi, dia tinggal, dia abaikan. Sahabat-sahabat Nabi yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semua mereka follow up. Follow up dalam erti kata mereka nak melihat perkembangan Islam melalui infak mereka. Apa hak dibuat? Hak bagi sedekah sampai boleh pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok unta-unta yang aku bagi. Yang bagi sesuatu untuk nak didirikan masjid, yang bagi hadiah telaga. Tengok. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni jadi contoh pada generasi yang akan datang. Bukan kata bagi sedekah sikit tak bagus. Bagus, tetap sedekah yang mulia. Tapi kita hanya bersedekah, kemudian kita pergi. Kita meninggalkan tanggungjawab yang kedua, iaitu melihat perkembangan dakwah ni. Kita tinggal terus. Lepas tu anak-anak kita, kaum keluarga kita pun kita tak pergi hantar pun pergi mengaji sekolah tersebut. Kita hanya bagi sedekah. Bagi tinggal. Anak kita pakai rambut pendek ke, masuk sekolah orang putih. Bukan tak boleh masuk sekolah orang putih. Boleh tuan-tuan dan puan sekalian, masuk sekolah apa pun boleh. Tapi dari sudut etika, dari sudut akidah, dari sudut akhlak, semua kena pastikan terpelihara. Benda ni yang kita duk cari. Kita perlu memikirkan suatu masa nanti cucu kita masuk sekolah mana tak? Sekolah mana ada ni kat Puchong ni? Sekolah mana ada? Lah ni semua sekolah kanak-kanak kecil-kecil pun tuan-tuan dan puan sekalian, kebanyakannya ada lukisan, gambar-gambar dalam tempat pengajian. Walaupun gambar ni isu khilaf, tapi alangkah baiknya kita mengambil pendekatan saddun lizzari'ah, tutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemungkaran. Elakkan budak-budak ni bermain dengan gambar-gambar ni. Kita nak bagi mereka betul-betul takut pada realiti, bawa pisu negara bagi jumpa singa. Takat pergi gambar, nothing. Takkan nak pergi kenal singa tu apa, tunjuklah gambar dia, ambil gambar singa tu. Tapi kalau kita nak tempek masuk dalam taska tadika tu, lukis gambar singa kepala besar tu, lukis gambar ni, lukis gambar haiwan, beruk, monyet apa semua, cicak, tokek pun lukis apa semua. Pasal nak perkenalkan pada budak-budak ni, tak payahlah. Lebih baik kita perkenalkan benda-benda yang bermanfaat untuk anak ni. Nak kenal tu, tunjuk video, tunjuk slide, perkenalkan kepada mereka. Sebab ini tuan-tuan dan puan sekalian, ada kaitan dengan unsur-unsur akidah. Sebab tu ulama-ulama ahli sunnah bab ni nampak tegas. Bab hukum bergambar, bab gambar-gambar yang bernyawa ditempel dalam rumah, digantung dalam rumah, mereka agak tegas. Khususnya gambar lukisan. Kalau gambar yang bersifat gambar tangkap dengan kamera flash, mungkin di sana ada perbincangan panjang. Tapi kalau gambar lukisan tangan, yang tu memang mereka bertegas. Nah, didik ajak pun guna kurangkan sifat-sifat dia, contohnya buang mata mereka, buang hidung mereka, kerat sikit hidung itik tu, tapi tak kenal pula itik. Buang mata mereka, buang sikit-sikit, nak bagi just nampak gambaran saja. Sebab dibimbangi dalam hadis Nabi SAW, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Kata Allah di hari akhirat kelak kepada al-musawwirun. Al-musawwir merujuk kepada orang yang buat berhala dengan tangan dia, patung-patung, dan juga merujuk kepada pelukis-pelukis. Hati-hati. Lukis benda-benda yang bernyawa, yang lengkap. Ini pun jadi kita semua raja, pengharapan kita nak mengharapkan ganjaran pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk melakukan amalan yang saleh. Pengharapan ini dia tak boleh takat harap saja, dia mesti ada usaha. Sebab tu dalam ayat ni kita tengok jelas, siapa-siapa yang nak mengharapkan wajah Allah, bertemu dengan Allah di akhirat kelak, maka dia kena usaha. Usaha dia apa? Amal saleh dan ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Allah.
Seterusnya, dalil tentang tawakal. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Allah berfirman dalam ayat yang seterusnya, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ayat yang pertama maksudnya, dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Dan yang kedua, barang siapa bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupi keperluannya. Jadi kadang-kadang orang salah faham konsep tawakal. Tawakal tanpa usaha. Tanpa usaha. Tawakal perlu pada usaha. Sebab itu kata Allah dalam ayat yang lain, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah berazam akan sesuatu. Azam apa kalau untuk aku azam nak periksa. Itu tawakal. Azam haram tidur. Hang tak baca buku, hang tak tulis, hang tak study, tak pergi tuition, nak periksa lagu mana? Itu tawakal bodoh namanya. Tawakal yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, tawakal yang datang setelah daripada kita berusaha. Kita dah lakukan sesuatu, kemudian kita tawakal, berserah kepada Allah. Tuan-tuan, tak sahabat Nabi yang pergi perang tu, dia bertawakal ke tidak? Confirm tawakal. Tapi dia pergi perang ke tidak? Awak dia tak duduk menengung ke tu tunggu hang mana? Kami tawakal. Tuan-tuan, sahabat Nabi dia percaya ke tidak? Al-Quran belum turun, belum habis lagi. Macam mana Nabi SAW boleh ataupun macam mana Nabi SAW boleh dibunuh? Sebab Al-Quran tak habis lagi. Kalau dia berpegang yang ni, biar pi, orang nak serang Nabi biar pi. Pasti Al-Quran tak habis lagi. Confirm Allah selamatkan Nabi. Betul tak? Risalah tak habis lagi. Dia pun selamatkan Nabi dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, dan dalam apa je peperangan, semua pertahankan Nabi dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasti boleh berpertahankan. Bukankah mereka beriman bahawasanya Al-Quran masih belum tamat lagi penurunannya? Bila belum tamat, Allah pasti selamatkan Nabi. Tapi mereka juga pergi jadi benteng badan Nabi, tubuh badan Nabi. Mereka juga korbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertawakal setelah berusaha. Dia usaha sampai habis dah. Dan mereka jadikan diri mereka sebagai benteng-benteng pertahanan menyelamatkan tubuh Nabi daripada tombak-tombak dan panah-panah. Subhanallah, di manakah kedudukan kita tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab tu kita jadi berang. Orang jangan kata ustaz tu pandai baranah bila sebut nama Syiah nak marah. Memang nak marah, memang benci nak mampus kepada Syiah. Memang meluap pada puak Syiah. Sebab apa? Sebab depa cerca sahabat-sahabat Nabi yang berkorban, tumpahkan darah mereka mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan wahyu, mempertahankan agama, mempertahankan sunnah. Tiba-tiba main si mangkuk-mangkuk ni, mereka mencerca maki hamum sahabat Nabi, bahkan sampai ke tahap mengkafirkan mereka. Macam mana kita tak marah? Sampai boleh duduk sabar. Pelik kalau orang boleh duduk, tak apa biar pergi, dia nak kata apa? Pelik tuan-tuan dan puan. Sebab tu bila tengok dalam satu perdebatan antara ada seorang dulu dia bekas Syiah, dia kembali kepada Ahli Sunnah, apa nama dia? Doktor apa nak terlupa, dan seorang lagi Dr. Uthman Khamis. Dr. Uthman Khamis berdebat dengan puak Syiah dua orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, Syiah ni dia gelap. Dia pemain, dia gelap. Dia gelap. Ahli Sunnah ni punyalah serius bila bercakap tentang kedudukan sahabat Nabi dalam kitab ni. Dia puak Syiah dia gelap. Dia buat pemain. Boleh tengok kata tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tak boleh tengok lah, kata boleh lah Syekh ni bersabar ni tahu ni. Syekh tu cakap suara deras dah. Kata apa ni hang gelak ni, aku bercakap pasal agama ni, bercakap gelak. Inilah sikap hampa ni dah. Dia relax. Dia lawan hang gelak. Depa ada dua orang gelak, cari dalam internet, search apa ni di YouTube Syiah gelak. Tulis bahasa orang putih tu dia. Apa orang putih kata gelak? Smile, laugh. Gelak, dia gelak, pemain. Dia tak jawab apa-apa dia kata. Dia gelak.
dan melihat bagaimana orang mencerca sahabat Nabi boleh melakukan penghinaan kepada umat Islam. Sebab apa? Sebab Allah cabut perasaan takut ke atas umat Islam. Allah cabut perasaan takut dia. Dia tak ada perasaan takut kepada umat Islam. Pasal apa? Pasal umat Islam berlumba-lumba. Umat Islam terkena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Menyebabkan umat Islam beramai-ramai meninggalkan agama mereka. Mereka berbangga dengan sesuatu yang tidak perlu mereka banggakan, dan mereka berbangga dengan sesuatu yang tidak perlu mereka muliakan. Jadi kita kena clear berkenaan dengan tawakal. Jadi tawakal berkenaan kepada usaha. Salah teori-teori yang kata aku pergi tunggu kat airport, aku nak pergi Mekah, tunggu duit mai ambil IP, orang bagi, tiba-tiba ada orang mai bagi, oh jadi pergi Mekah. Ini semua benda-benda yang tak masuk akal dan benda-benda yang berlaku wallahu a'lam dengan ketentuan dan ketetapan Allah, dan sama sekali tak boleh dijadikan dalil. Kalau macam tu Nabi tak payah usaha lah untuk nak sebarkan Islam. Pasal agama Allah, Allah jaga. Inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Oh, Allah tak pelihara. Kalau tidak, Nabi tak pesan dekat sahabat Nabi. Apa kata Nabi? La taktubu anni ghairul Quran, wa man kataba minni ghairul Quran falyamhu. Jangan tulis sesuatu pun daripada aku melainkan Al-Quran saja. Siapa yang tulis lain daripada Al-Quran, hendaklah dia padam. Di awal-awal penurunan Al-Quran. Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Buat apa nak bimbang Nabi nak bimbangnya? Sebab Nabi berusaha, baru dia bertawakal. Memang Nabi telah beriman bahawasanya Al-Quran itu Allah pelihara. Tapi Nabi jaga ke tidak? Buat apa Abu Bakar sibuk nak kumpul kalau Al-Quran itu Allah pelihara? Buat apa Umar sibuk mencadangkan kepada Abu Bakar nak suruh kumpulkan Al-Quran? Buat apa Osman sibuk kumpul Al-Quran bakar yang lain-lain? Usaha baru tawakal. Ini sikap para sahabat ridwanullahi alaihim yang perlu kita lakukan dan perlu kita contohi. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya cukup dulu setakat tu. Sekiranya ada satu dua soalan ataupun soalan-soalan yang berkaitan ataupun yang lainnya, dipersilakan. Wallahu a'lam. Tanda kat Rawdah. Panjang. Adakah doa ini dari Nabi? Doa ini dibaca ketika hendak menunaikan haji dan umrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Takat ni pun dah tahu dah bukan daripada Nabi. Nabi tak pernah ajak berselawat ke atas dia dengan perkataan sayyidina. Settle, full stop. Lepas tu dia kata sini lagi, kalau baca-baca bila doa nak dengar. Salatan tuballighuna biha hajj baitikal haram وزيارتك وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. Ini tak pernah diajar oleh Nabi kepada kita. Siapa yang dakwa doa ni Nabi ajar, buat dalil. Riwayat mana? Kitab mana? Sandaran dia mana? Mana sanad dia? Kita Islam bercakap dengan sanad. Berdalilkan sanad, datangkan sanad dia. Sandaran daripada fulan, daripada fulan. Siapa dia? Imam Bukhari ke? Muslim ke? Abu Daud ke? Nasa'i ke? Ibnu Majah ke? Tirmizi ke contohnya? Al-Baihaqi ke? Al-Hakim ke? Malik bin Anas ke? Ahmad bin Hanbal ke? Al-Baihaqi ke? Abu Ya'la ke contohnya? Al-Musili contoh. Kemudian apa ni? Ad-Darimi ke? Abdul Razzaq Ibnu Abi Syaibah. Buat main sanad. Ada sanad, kita buat penelitian ke atas sanad berdasarkan metodologi ahli hadis. Jangan bagi kira nak balun lah. Sebab masalah penyandaran kepada Nabi itu satu. Satu lagi, cara doa ni pun wallahu a'lam tidak pernah didengari daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang perlu kita jadikan contoh dan perlu kita jadikan petunjuk. Apatah lagi, subhanallah. Oh, wa tuballighuna biha hajj baitikal haram.
Allahumma salli ala sayyidina wa tuballighuna biha hajj baitikal haram. Ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Muhammad yang dengannya menyampaikan hajat kami menunaikan haji ke rumah. Nak sampai hajat kat Nabi buat apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, cinta Nabi wajib. Kita kalau kita cakap macam ni, berhenti dekat ni, dia pekat lah. Masuk di internet, dia pekat, dia buat apa? Lepas dia tengok ni, ajak benci Nabi. La haula la quwwata illa billah. Kita ahli sunnati wal jamaah mencintai Nabi, tetapi mencintai Nabi dengan cara yang Nabi ajak untuk kita cinta kepada dia. Tidak melebih-lebih dan tidak terlalu kurang. Cinta seperti mana yang Nabi ajak. Cinta Nabi melebihi segala sesuatu. Tapi kecintaan Allah wajib dilebihkan daripada kecintaan kepada Nabi. Allah lain. Tapi daripada segenap manusia makhluk di atas muka bumi, Nabi kita paling cintai. Praktik dia, pertama sekali dia mengikut sunnah Nabi. Kedua, berselawat ke atas dia. Berselawat ke atas dia bagaimana? Dengan cara selawat yang dia ajar. Sebab sahabat Nabi bila turun perintah supaya berselawat ke atas Nabi, semua pakat mai tanya Nabi, macam mana nak berselawat? Nabi dah ajar semua. Dia pun mai tanya Nabi, dia bukan create sendiri. Pokok bakar mata, boleh lah kita buat selawat macam ni. Kawan ni kata, boleh kita buat selawat lagu ni. Kawan ni kata, boleh kita buat selawat lagu ni. Sebab tu no problem. Selawat yang Nabi ajak mudah. Kita lah ni berapa jenis puluh selawat tu ada. Ini selawat ni. Selawat ni yang boleh terbang. Selawat ni yang boleh ni. Selawat ni yang boleh ni. Macam kau. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Darjat takut antara takut dengan Allah dengan dari takut yang lain. Semua orang ada perasaan takut pada binatang, pada betul. Jadi macam mana kita nak mendengar yang antara kita takut kepada Allah dengan takut yang lain? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala disusuli dengan tauhid. Disusuli dengan pengesaan, yang mana takut tersebut adalah satu ibadah. Berbeza dengan kita takut kepada binatang ni. Takut kepada rimau, takut kepada singa, ada kata tauhid. Itu bukan tauhid. Kita takut kepada Allah ni sebab tauhid. Sebab pengesaan, disusuli dengan mengesakan. Takut kepada singa, kita tak esakan dia. Singa 3-4 ekor, 4 ekor kita takut, esa apa tu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu ketika mana kita berada dalam keadaan sedemikian rupa, pergantungan juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diartikan dengan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kat depa tapi takut dekat aku. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Yakni bila kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kita tak takut kat depa. Takut kat Allah lebih. Takut kat Allah ni luas pengertiannya. Bukan dalam erti kata melahirkan perasaan takut, buktikan dengan ketaatan. Bukti kita takut. Banyak sembahyang, banyak solat, banyak berzikir, itu bukti kita takut kepada Allah. Siapa-siapa yang tak ada ni, maka dia tak takut. Sebenarnya dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita buktikan kita takut kepada singa dengan kita lari. Kita buktikan kita takut kepada hantu dengan kita lari. Gantung macam-macam ayat dalam rumah. Pasang radio kuat-kuat, pasang Quran kuat-kuat, tak suruh singa bantai. Yang raja-raja kaut. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita buktikan. Tapi apa yang kita buktikan dengan kita mengatakan aku takut kepada Allah? Buat apa? Taat. Taat. Yang ni yang kita terlupa nak buat. Kita takut pada singa, kita lari. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki agar kita mentaati dia. Sebab tu hasil daripada takut ni dia boleh menghasilkan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan juga yang bertakwa. Takwa ni mai daripada mana? Mai daripada perasaan takut. Bila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan buat apa yang Allah suruh dan dia akan tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wallahu a'lam. Ustaz, masa yang sanggul tadi tu, ada ustaz ni dia kata harus sebab dia ada satu hari ni menyangkal hadis ni lah. Dia kata hadis perempuan ni dia tanya Nabi, rambut dia sanggul besar, perlu ke dia buka untuk mandi wajib? Okay. So dia
Nabi kata tak perlu nak buka lah sanggul tu. Tu menunjukkan yang Nabi izinkan dia bersanggul, Nabi tak marah pasal Kita tak kata perempuan tak boleh bersanggul. Siapa kata perempuan tak boleh bersanggul? Sekarang ni sanggul kat asnimatil bukht, macam bonggoi unta. Tuan-tuan, unta kalau tak ada bonggoi, kita unta ke apa ni? Unta ke barol? Kita pun confused. Ni unta ke binatang apa? Kita pun tak tahu binatang apa. Tapi kalau bonggoi, macam tu unta. Tuan-tuan dan puan sekalian, siapa tak boleh sanggul? Bahkan yang datang kepada tu, sanggul itu umum. Sama ada sanggul kecil ke sanggul besar, keharusan bagi seorang wanita yang nak mandi wajib tu, tak buka pun tak apa. Walaupun sanggul dia kecil, no problem. Itu satu keharusan, satu rukhsah bagi kaum wanita. Tak semestinya besar pun. Jadi kita bukan bercakap tentang sanggul kecil atau besar. Kita bercakap tentang sanggul yang dijadikan seperti bonggoi. Dia naik mencacok. Dia naik macam orang nampak dia orang panggil apa? Nak kata lagu benar bahasa apa? Tercacok tu naik. Dia boleh sanggul, boleh bubuh simpan di bawah. Awak tak boleh pula. Kalau orang dulu-dulu kan jenis sanggul dia besar tu, dia ambil macam apa dia panggil? Jaring. Macam jala tu, dia ikat jala tu kat belakang tu. Jadi rambut dia duduk dalam jala tu lah. Boleh? Tak perlu nak asnimatil bukht, tak perlu nak jadi tertonjol naik seperti bonggol unta. Kali ni kita bercakap seperti bonggol unta. Nabi bagi permisalan. Allahu a'lam. Ya. Cakap tadi pasal demonstrasi ya. Nanti saja Pasal yang sebelumnya di dalam internet mengatakan bahawa sekumpulan para ulama yang para ulama tu yang perempuan bila satu hukum tidak ada di zaman Nabi. Jadi tak ada dalil tak ada apa. Kata para ulama berkumpul boleh menetapkan satu hukum. Maknanya bila persetujuan semua hukum tu, jadi dia boleh menghalalkan. Pada dia setuju halal, dia halal. Jadi kumpulan ulama tu lah yang ada beberapa ulama tu lah. Itu ada satu. Yang keduanya pasal dalil yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Wajah Awam baru dalam surah Khabar Ustaz Isya mengatakan bahawa boleh dia demonstrasi kerana di zaman Umar meluk agama Islam, para pendakwanya telah berdemonstrasi. Berdemonstrasi lah semasa Umar masuk Islam. Subhanallah. Satu pun nak jawab satu. Ulama mana ni? Nak bagi larang memang boleh. Ulama muda amna, ulama lagi dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkumpul dengan ulama. Tuan, ini kita nak bagi tu lagi orang kecil hati. Tak payahlah kita bagi orang kecil hati. Kita cakap ni, kita nilai diri kita ni siapa? Ini bukan pendapat. Kalau macam kami, kumpulan kami, saya contohnya yang memberikan pendapat dan pandangan, bukan pendapat dan pandangan saya. Al-Quran, Al-Hadis, Salaf dan juga petunjuk daripada ulama-ulama yang mendukung dakwah salaf, yang mendukung akidah salaf. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Al-Syekh Muqbil rahimahullah, Al-Syekh Salih bin Fawzan Al-Fawzan, Al-Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Mufti Jizan, Al-Syekh Mustafa Al-Adawi, tokoh ulama hadis di Mesir, Al-Syekh Usama Al-Qusi, Salafi di Mesir, Al-Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Salafi di Jordan, Al-Syekh Masyhur Hasan Salman, Salafi di Jordan, Al-Syekh Musa Ali Nasr, Salafi di Jordan, Al-Syekh Zuhair Shawis, Salafi di Jordan, Abu Abbas, Salafi di Jordan, Al-Syekh Abdullah Al-Mar'i, Salafi di Yaman, Al-Syekh Muhammad Al-Imam, Salafi di Yaman, Al-Syekh Taufiq Ba'dani, Salafi di Yaman, Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Al-Ruhaili, ulama di Madinah, Al-Syekh Abdul Muhsin Abbad, pakar hadis yang mengajar di dalam Masjidin Nabawi, yang masih hidup sampai ke hari ini. Tuan-tuan, ini ulama kita ambil. Cek pandangan dia sama, konsisten. Bukan dulu cakap lain, hari ini lain, tulat lain. Tuan-tuan, ini pandangan ahli ilmu, Tuan-tuan, kita nak guna dalil ahli bid'ah ke? Pelik saya. Dalil ahli bid'ah ni senang je.
Nabi tak larang dan Nabi tak suruh, berarti benda ni harus. Asal bagi semua benda adalah harus. Tuan-tuan, siapa hak guna dalil ni? Ini adalah dasar prinsip mazhab zahiri, mazhab literal. Betul. Cek dalam mazhab zahiri, antara dasar sumber hukum dia tolak qiyas, dia tak pakai qiyas. Dia pakai satu dipanggil al-istishab. Istishab. Istishab ni apa dia istishab? Iaitu asal bagi semua benda harus. Siapa hak literal? Siapa hak zahiri? Siapa hak ambil hadis ikut teks tanpa melihat kepada konteks? Tuan-tuan, jadi biarlah kita pun dah tak larat nak cerita kat ni. Pasal apa? Pasal dia jadi lagu lain. Dia jadi nak seolah-olah politik yang terlampau. Nak jadi politik terlampau. Kita bercakap nas. Buktikanlah daripada hadis mana. Tuan-tuan, merupakan antara ciri-ciri. Saya tak kata ahli bid'ah, saya kata ciri-ciri. Seperti munafik, ciri-ciri munafik. Tak semestinya dia munafik, dia ada ciri-ciri. Di antara cara ahli bid'ah ni berhujah. Macam mana? Mengambil dalil-dalil yang umum, lalu dikhususkan. Kita duk bedai balon orang buat bid'ah. Apa ni baca Yasin malam Jumaat? Bid'ah. Apa ni buat tahlil? Bid'ah. Apa ni baca talqin dah kubur? Bid'ah. Bila orang tanya, bila puak-puak ni jawab, pasal apa hamba kata kami baca Yasin malam Jumaat? Bid'ah. Baca Yasin ni satu, baca Quran ni satu sunat. Dapat pahala baca Quran. Malam Jumaat malam yang mulia. Apa salah kami nak baca Quran pada malam yang mulia ni? Yasin pun ada hadis yang mengatakan Yasin ni jantung Quran. Apa masalah kami nak baca? Kita pandai jawab masa tu. Kita pandai sungguh kita ni. Masa tu kita jawab apa? Itu dalil umum tentang kelebihan Jumaat. Itu dalil umum tentang kelebihan Quran. Kita kena ikut cara yang Nabi ajak. Hambui hang pandai sungguh. Masa tu jawab. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila mai bab ni demonstrasi, itu ada hadis nu, ada hadis ni, ada menunjukkan demonstrasi, umat buat demonstrasi. Kawan ni, tuan-tuan, jawapan yang kedua, siapa kata pun saya tak mahu kita menghormati ilmuwan Islam. Walaupun kita tak ada ulama sebenarnya di Malaysia, tapi dok mengakulah dia orang ulama mana, kau ulama muda, kau ulama tua, kau kita tak ada ulama. Tak ada. Tak ada perasan. Ulama-ulama kita yang berada, mereka-mereka yang jelas, akidah mereka jelas, prinsip agama mereka jelas, kefahaman mereka dan menyuruh masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan emosi dan rasional semata-mata. Tak ada emosi, tak ada rasional. Quran Sunnah hadis. Quran Sunnah asal sahabat. Quran Sunnah petunjuk sahabat Nabi. Quran Sunnah salaf. Ini adalah bukti ahli sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, zaman Umar Al-Khattab, hadis yang diriwayatkan itu sebenarnya adalah hadis yang dhaif. Hadis apa? Hadis tentang masuk Islam Umar keluar. Ramai-ramai tunjuk. Kan? Hadis tu kan? Dalam dia ada perawi yang bernama, saya sebut dalam bicara rakyat tempoh hari. Ada orang tak puas hati juga. Dia kata saya sebut nama tak habis. Saya sebut nama Ishaq bin Abdullah. Memang nama Ishaq bin Abdullah. Saya terlupa nama Tok Nek dia saja, Tok dia saja. Tok dia nama Ishaq bin Abdullah ibn Abi Farwah. Ibn Abi Farwah. Dia ni seorang yang dikategorikan sebagai dhaif. Ulama-ulama hadis suruh tinggalkan hadis dia. Dia yang meriwayatkan cerita ni. Cerita kisah Umar Al-Khattab masuk Islam, kemudian keluar ramai-ramai. Tuan-tuan, keluar ramai-ramai pun Umar buat apa? Dia buat apa? Dia cakap bahasa apa? Dia cakap perkataan apa? Dia maki hamun kan? Dia tunjuk tak puas hati kat siapa? Lain terus, cara lain. Kalau sekiranya benar, tu pun hadis tu dah dhaif. Hadis tu dhaif. Jadi minta Ustaz, pakar hadis ramai. Hak yang PhD hadis pun ramai. Bagi tahulah Ustaz, hadis dia dhaif, awak tak bagi tahu. Awak duduk diam. Cakap. Ni tak kena ni. Ni nak kata lagu mana? Bahkan pemujaan, pendalilan yang diberikan. Pendalilan yang diberikan saya tengok. La haula wala quwwata illa billah. Saya heran pasal puan tak tegur. Dah kata boleh bersuara sangat, dah kata boleh bercakap atau corok. Kita ni kita kena faham. Media
Depa ambil daripada kita apa yang depa nak ambil ya. Tuan-tuan, adakah kita duk mengajak? Saya duk mengajak ke sahabat-sahabat saya duk mengajak tuan-tuan dan puan sebelum ni. Kita sembunyikan fakta. Kita sembunyikan agama. Kok kita cakap hak yang cenderung kepada ni saja, tinggal hak ni. Tak ada kita cakap. Boleh buka balik video-video kuliah-kuliah saya daripada tahun 2006, 2007, siapa-siapa yang record. Perkataan saya sama tentang benda ni. Tak ada. Tak berubah. Semacam saja. Kita tak sembunyikan agama. Tapi penyiaran tu. Penyiaran ni bergantung kepada orang yang nak siarkan. Dia nak siarkan tu, kita nak buat lagu mana? Tak percaya kita. Jadi ini masalah dia. Bila kita cakap lagu tu, dia kata, tengok, semua dalil-dalil hadis-hadis yang diberikan perlu kepada kerajaan semata-mata. La hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, perempuan sekalian, apa yang saya nak katakan di sini? Hujah-hujah yang digunakan pakai oleh beberapa ilmuwan seperti Nabi SAW, kita ni umat Islam melaksanakan solat 95 waktu berjamaah. Itu mahu menunjukkan keharusan demonstrasi. Kita berkumpul hari Jumaat ramai-ramai mayang, itu dari keharusan demonstrasi. Berkumpul tiap-tiap tahun berdemonstrasi di Arafah. Tuan-tuan, mana suara ni? Ustaz-ustaz yang pro sunnah, mana suara? Tegak sikit. Kesilapan pendalilan dan penghujahan. La haula wa la quwwata illa billah. Saya pun tak tahu dah apa siapa nak kelih sangat. Sedangkan dulu ni kita dah menjerit lama dah benda ni. Bukan hari ni kita bercakap. Bukan pasal bersih saja. Pala lembu ke, tanduk lembu ke, tengkorak kebau ke, semacam hukum dia haram, demonstrasi apa jenis pun. Kita dah bercakap terang dari dulu, dari dulu tak berubah. Tiba-tiba mai bab ni, mai kali ni dah gamak tak ada angat pi kok nu tersekat, pi kok ni tersekat, pi kok nu tersekat. Satu kumpulan kumpul ulama-ulama. Satu kumpulan lagi, apalah mereka menggunakan ini, pandangan ini, pandangan itu, tak faham teks depa ni, depa tak melihat pada konteks, maka tak melihat kepada suasana. Suasana dulu lain, suasana la ni lain. Dulu Abbasiyah, dulu sesuailah hadis, siapa-siapa yang nak nasihati pemerintah itu hendaklah nasihat secara tertutup. Pasal apa? Dulu kalau nasihat secara terbuka ia boleh membawa kepada pembunuhan dan sebagainya. Tuan-tuan, pasal apalah Usamah ibn Zaid pi nasihat Uthman secara tertutup? Takkan Uthman nak bunuh dia kalau dia cakap terang-terang? Tapi dia tetap pi nasihat Uthman secara tertutup. Dia bukan takut fitnah datang daripada Uthman. Tak, dia tak takut. Sebab dia tahu Uthman sahabat Nabi. Tapi dia takut fitnah yang akan datang daripada rakyat. Rakyat. Kerana ia boleh membangkitkan emosi. Sebab dalam rakyat ni ramai-ramai ni, mangku ada, periuk ada, belanga ada, talam ada, ahli sunnah wal jamaah pun ada. Ada macam-macam pelbagai. Ahli sunnah sahabat Nabi. Yang bukan sahabat Nabi, yang duk ramai, yang duk itharul fitan, yang duk bagi panas keadaan. Sebab tu dia tak cakap kat mereka. Buat apa dia nak cakap kat mereka? Dia cakap kat pemerintah secara bersendirian. Tuan-tuan, ini cara sahabat Nabi faham. Yang mai kita pergi faham terbalik pula pasal hadis tu tak sesuai zaman dulu ni. Tuan-tuan, berapa banyak hadis-hadis Nabi dan para sahabat yang tegur secara terbuka, tapi mereka tegur secara berdepan. Salah tegur lala tu, cakap lah. Pergi majlis-majlis cakap. Dah kata taiko sangat cakap. Oh, pergi depan. Tuan, Datuk Seri, tak faham. Lagu tu pula. Itu masalah dia. Cakap belakang, amboi, hero. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena hati-hati. Kadang-kadang, tak, pelik. Kita hari tu ni, cakap bila dah cakap berhabis bang, cakap berhabis, simpan-simpan apa. Bismillah. Ini tak yang pelik itu tak kan? Tak, saya tak bagi sikit. Bagi saya ambil dulu sikit, tak bagi. Ni. Hari itu bila saya diminta oleh adalah orang tertentu untuk berucap di parlimen tahun lepas tu, cerita lama ni. Saya nak cerita balik dan kaitan dengan apa yang berlaku. Bila dalam majlis tersebut saya bercakap tentang isteri Perdana Menteri.
Saya cakap pasal isi Perdana Menteri, apa saya kata tentang isu Islamic Festival. Islamic Festival tu, yang mana dalam tu sepatutnya memang tak boleh dinamakan sebagai Islamic sebab tak tutup aurat. Jadi saya kata kesalahan ini tak boleh dimutlakkan ke atas isteri Perdana Menteri semata-mata. Sebab dia SMS, dia bagi tahu bahawasanya dia hanya hadir sebagai jemputan ataupun dia hanya hadir sebagai orang panggil apa? Penaung. Dia tak ambil tahu bab cara dan etika dia berpakaian semua. Wallahu a'lam. Sekiranya betul-betul, sekiranya tak betul, wallahu a'lam. Kita tak tahu benda tu. Tapi dia dah jelaskan benda tu kepada kita. Jadi kita hanya cakap tak boleh memutlakkan kesalahan ke atas dia. Sebaliknya kena lihat salah siapa hak buat benda ni. Saya cakap jelas, hak pi tengok aurat haram. Hak yang memperagakan pakaian haram ke tak? Haram. Menyandarkan kepada Islam haram ke tak? Haram. Kita tak pernah kata pun, oh kita kena sokong Islamic Festival ni, Islamic Fashion Festival ni apa semua. A'udzubillah, kita berlepas diri. Tak pernah kata. Kita tak pernah kata dia ni betul semua dia ni. Tak ada. Kita kata memutlakkan kesalahan dan kesilapan. Jadi riuh satu dunia. Oh ini dia dah ni dah jadi macam ni dah, macam-macam lah. Tak apa, kita biar pergi je. Tapi bila ada orang tu, dia puji, tu buat tulisan puji isteri kepada mantan Perdana Menteri dulu. Tulis pujilah isteri tu bagus, saya tengok dia seperti wajah keibuan. Saya tak kata isteri tu tak bagus. Bagus. Soal masalah aurat, soal masalah akhlak isu yang lain, yang tu bab kedua. Kita nak hukum manusia, kena hukum secara adil. Salah. Tak ada siapa kata apa pun. Pasal apa tak ada siapa kata apa? Sebab ramai pengikut. Pasal apa ramai pengikut ni? Tak asuh. Fanatik. Kata betul. Hak ni jenis makan nasi polok, telan semua. Tak buat analisa dan tak buat kajian dan penelitian. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadilah ni, ini masalah bila berlaku wujudnya keta'asuban, fanatik, sikap-sikap kelompok-kelompok tertentu daripada kalangan anak murid pengikut-pengikut ni, yang ni problem besar. Itu satu masalah. Kemudian sikap yang kedua, problem dia yang besar juga adalah apabila wujud sikap label-melabelkan. Apabila masing-masing dah tak dapat hujah, dia label. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Dia ni literal ke dan sebagainya. Kalau kita nak boleh label tu, banyak paku kita boleh bagi. Kalau nak label tu, satu paku, dua paku, tiga paku kita boleh label. Macam-macam label. Nak 6 label pun boleh label. Tapi tuan-tuan dan sekalian, label-melabel ni tidak mendatangkan manfaat. Lebih baik kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar ahli sunnah. Kalau you nak ikut jalan Ikhwanul Muslimin, you ikut. Kami tak ikut jalan Ikhwanul Muslimin. Dan kami tidak bersetuju dengan metodologi dan manhaj mereka. Kami nak ikut manhaj Salafi. Hampa nak kata apa Salafi? Ultra ke? Ultraman ke? Ultra Seven ke? Gaban ke? Marksman ke? Superman ke? Apa man? Hak kita tengok kecil-kecil semua tu. Ikutlah hampa nak kata apa. Tapi kami manhaj Salafi, Al-Quran, As-Sunnah, petunjuk Salaf. Hak tu adalah metodologi dan manhaj kami. Dan kami doa agar Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan supaya kami berpijak teguh di atas manhaj ini. Kami tak mau apa kami nak berhujah, nak berdalil lagi, nak cerita apa lagi. Jelas kecenderungan jelas. Satu hampa cenderung kepada sana, cenderung kepada pandangan-pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya tak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi salah semua. Saya tak pernah kata dia salah semua, tak boleh. Tak, ada kebenaran bagi dia. Ada kebaikan perkataan dia. Ada. Tapi metodologi yang dia bawa, kerancuan cara pemikiran dia, khususnya dalam isu-isu akidah dan khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik semasa. Problem. Seruan-seruan dia pro kepada Ikhwanul Muslimin, pro kepada ideologi. Saya katakan Neo Khawarij, bukan Khawarij. Neo Khawarij. Berbeza dengan ada orang tuduh
Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali pun kena tuduh juga. Dia berkata dia khawarij juga. Biasa tu, hang tuduh tok guru aku tuduh tok guru hang. Tapi kita tak main lah kerja bodoh lagu tu. Sekarang ni kita kemukakan dengan bukti, tuan-tuan dan puan sekalian. Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali membuat analisa, kajian, pendetilan, penilaian tentang pandangan-pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Membuat analisa, penelitian dan terhadap penulisan Said Qutb dan juga Hasan Al-Banna. Jelas benda ni kepincangan berada di sini. Jadi kalau hampa nak teruskan dengan benda ni, terus, tak ada masalah. Kami nak teruskan benda ni. Jangan kacau ni. Jangan kacau. Sebab kami nak bawa manhaj ni, kami nak teruskan dengan prinsip kami. Orang kata, Ustaz, apa ni sampai nak pecah ke tu? Ini bukan nak berpecah. Ini kita nak berdiri tegak di atas manhaj salaf. Salaf tak bagi kita duduk campur aduk sesuka hati. Yang campur aduk sesuka hati, yang ni masalah ni. Lah ni dia jadi masalah. Masalah confuse daripada kalangan anak murid, masalah bercakaran sama-sama sendiri, masalah bergaduh, masalah duk lawan tuduh hang salafi tak salafi, pasal apa? Lah ni bagi jelas. Hang nak mengaku kami dengan cara kami. Sebab salafi ni sampai bila-bila mereka adalah ghuraba, ganjil, asing, pelik, sikit. Jadi kita biar sikit pun, tapi kita dah popular. Siapa kita popular? Sebab mereka yang popularkan kita, bukan kita popular sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi insya-Allah kita akan terus memperjuangkan manhaj Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan petunjuk dan kefahaman salaf. InsyaAllah. Hak mana yang salah, tolong perbetul dan tegakkan. Tolong perbetul. Hak mana yang benar, berilah sokongan dan dukungan. Kalau sekiranya terlihatlah daripada kalangan kami, ini pesanan Syekh Abdullah Al-Ubailan. Dia pesan, saya ingat lagi dia pesan ketika tu kami duduk di Pan Pacific, di hotel Sri Pacific. Antara kan? Apa dia pesan? Dia kata kalau kamu menyertai parti-parti seperti ini, kelompok-kelompok, sama ada apa-apa parti ke, UMNO Malaysia khususnya kami ini sertai, hendaklah berhati-hati sekiranya dilihat di antara kalian ini melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syarak, maka tariklah tangan teman-teman kalian, nasihatilah dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini nasihat masyayikh, ini nasihat para ulama yang rabbani, yang mereka kasih dan sayang kepada kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berkepentingan. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bukan tokoh politik, bukan tokoh ulama politik yang suka muka dia keluar surat setiap hari. Dia tak berkehendakkan pun tulisan-tulisan dia di dada-dada akhbar. Tak ada. Duduk di rumah dia pakai stokin tu, tengok dia dulu. Pakai baju jubah tu biasa, tak ada. Sibuk dengan ilmu, aku nak cinta ilmu ni, aku nak tulis, aku nak baca. Ini masa aku dengan ilmu. Entah ini nak cari mana ulama lagu ni. Tapi orang tuduh dia, tuduh label. Dia macam ni je. Kalau yang label tu, tak payah buat permisalan, lagi kecil hati ramai orang. Jadi cuma saya katakan di sini, mereka ini, ulama-ulama ini yang saya sebut nama-nama mereka semua tadi, adalah ulama-ulama yang kami jadikan sandaran kepada pandangan-pandangan kami. Kami bukan ulama, kami menukilkan perkataan-perkataan mereka dengan ilmu yang kami ada, kefahaman-kefahaman mereka dengan analisa yang kami mampu lakukan. Kami sampaikan kepada ummah manfaatkanlah pandangan-pandangan ini daripada ulama-ulama rabbani yang tajam pandangan mereka, tajam pemikiran mereka, tajam perkataan mereka apabila berkata dan menyuarakan Islam. Mereka bukan ada kepentingan dunia, mereka bukan ingin popular, tetapi murid-murid mereka serata dunia menunggu dengar perkataan-perkataan mereka. Jadi terpulang. Jadi kalian nak ikutlah sebelah ni. Kami tak mau ambil bab dah pasal lepas ni kami tak mau ambil bab dah. Kami nak buat kerja kami dan kami nak berusaha untuk mendekatkan diri dengan ulama-ulama rabbani ini. Khususnya kami akan berusaha untuk menarik masyarakat untuk mendekatkan diri dengan para ulama, bukan atas tujuan ta'assub, tetapi atas tujuan kerana pada hari ini ulama-ulama dah berkurang. Yang ramai mengaku ulama hanya dengan segenggam ijazah kami ulama. A'udzubillah. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. ini lah ni tengok
cenderung ramai orang kafir yang menghuraikan hadis-hadis. Adakah ini dibolehkan? Bismillah. Saya macam ni, saya dah ulas dalam pendidikan UMNO, saya ulas. Dia bertanya saya, asal hukum asal orang kafir boleh baca Quran ke tidak? Boleh. Sama kata tak boleh. Hukum asal orang non-Muslim boleh baca Quran, boleh baca hadis. Ini adalah kebenaran. Kita tak boleh larang. Sebab apa? Kalau tidak macam mana mereka ni nak dapat hidayah? Quran tak bagi baca, hadis tak bagi baca. Bengong tak? Tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi kita perlu lihat di sana dua perkara. Dua perkara. Tengok saya dalam YouTube saya sebut benda yang sama. Dua perkara. Pertama sekali dari sudut tujuan. Tujuan kita tak mampu nak hukum. Sebab dia tahu dalam hati dia tahu. Dia tahu. Kita tak tahu dalam apa yang terkena dalam hati dia. Tapi kita boleh lihat praktikal dia lakukan tu kerana apa? Dalam suasana yang bagaimana? Untuk apa dia buat? Untuk apa dia baca? Satu, tujuan. Yang kedua, kita kena ingat bahawasanya manusia sesiapa pun, apatah lagi non-Muslim, mereka ni beriman ke tidak dengan ayat Al-Quran yang nak manfaatkan ayat Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan mereka? Berhujah dengan Al-Quran, mereka beriman ke? Kalau baca ayat Al-Quran untuk dia dapat hidayah dan petunjuk, bagus. Tapi kalau dia guna ayat Al-Quran yang mana untuk menyatakan kepentingan dia, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman kepada sebahagian daripada Al-Kitab dan kufur pada sebahagian yang lain? Tuan-tuan, Quran hang terima, hang nak terima semua. Orang yang sama juga tidak bersetuju dengan hukum Allah tertegak di atas muka bumi. Orang yang mengepalahi demonstrasi juga membantah hukum murtad. Ini apa ni? Apa cerita ni? Apa tutup mata semua? Jadi kita kena hati-hati. Kita dipermainkan oleh Barat. Kita dipermainkan oleh demokrasi yang menipu manusia. Kononnya demokrasi itu adil. Apa ada pada demokrasi? Keadilan apa pada demokrasi? Apabila kita menyerahkan sebulat-bulatnya kepada suara rakyat. 60%. Orang Melayu berapa persen? 50 lebih. Kurang dah lah ni. Orang Melayu ni dalam kategori negara kita majoritinya Islam. Berapa ramai tuan-tuan yang berpegang teguh dengan Islam, yang meramaikan dan mengimarahkan masjid? Berapa ramai yang mengimarahkan jom heboh? Berapa ramai yang mengimarahkan Chelsea main Malaysia lawan bola, Liverpool penuh stadium? Berapa ramai yang mengimarahkan kelas agama? Di situ pun tuan-tuan dan puan sekalian, kita adalah minoriti. Orang yang nak kepada Islam sendiri adalah minoriti. Tiba-tiba kita nak lagi kat demokrasi. Hampa bercakap, kami ikut syurga hamba. Bolehkah Islam tertegak dengan demokrasi? Yang mana demokrasi, rukun iman dalam demokrasi ini adalah suara rakyat. Rukun iman bagi orang yang mencintai Allah dan Rasul, beriman kepada Allah, Quran dan Sunnah teratas. Tapi keberadaan kita dalam sistem ni kita kena clear. Nak buat macam mana? Nak pergi rongkai kot mana? Keberadaan kita menyebabkan kita terpaksa duduk dalam sistem ni. Duduk dalam sistem ni, kita kena tampung hak mana yang kita boleh tampung. Tampai dengan Islam. Tampai hak mana boleh tampai. Jangan kita pakai package. Macam pergi package umrah pula. Hang bayar 6,500, dapat tu jalan sebiji, dapat nu sebiji, tiket, hotel. Ni bukan package pergi umrah. Ni kita bercakap pasal Islam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kamu mampu. Kita mampu untuk tutup ruang-ruang kemungkaran. Tutuplah. Jangan bagi buka. Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Ini dah ada penghujahan himpunan ulama-ulama, himpunan ulama Malaysia. Di bawah himpun, salah seorang tekong dia kata, hujah dia kata ni package
Bila kita terima demokrasi, kita kena terima demonstrasi. Tuan-tuan, yang ini yang problem dia. Ini memang betul-betul punya, saya tak tahulah dia ambil kaedah mana. Kaedah mana? Tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh macam ni, kalau macam tu senanglah kita buat, banyak kaedah kita boleh buat. Contoh, bila seseorang itu boleh dijatuhkan hukum bunuh, bererti package dia, kita boleh balun seksa dia. Kerak hidung tu, cabut mata tu. Pasal apa? Package dia boleh bunuh. Buat pergi apa pun. Logik akal rasional lah tu. Tapi kita tak pakai lah rasional tu. Begitu juga bila orang yang dalam keadaan darurat, tersesat di dalam hutan, tak ada makanan, nampak khinzir saja, terpaksa makan. Makan untuk hilangkan kelaparan yang amat sangat yang boleh memberi kemudaratan kepada dia. Dia pun kerak kaki, makan bahagian kaki pun cukup, dah tak ada dulu dah. Tapi kalau ikut package, buat apa? Salai lah. Barbecue, babi chop, ganti lamb chop. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi mana boleh terima package? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekadar kamu mampu. Cukuplah aku takat ni. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar darurat saja. Habis selesai kemudaratan tersebut, kita kembali kepada hukum asal. Jadi kemudaratan berada dalam sistem demokrasi yang mana ia bukan sistem Islam. Semua umat Islam kena tahu. Siapa yang menafi, siapa yang mengatakan demokrasi adalah sistem Islam, sistem Islam, benda ni boleh mencalarkan kemurnian akidah dia. Sebab apa? Sebab dasar demokrasi bercanggah dengan sistem Islam. Tapi keberadaan kita dalam sistem ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tetap tidak setuju dengan hati kita. Kita tetap tak setuju dengan perkataan kita. Apa yang mampu kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Tampung yang mana-mana kekurangan. Sebab tu kita tak boleh berikan demokrasi secara mutlak. Bagi mutlak hancur habis. Inginkah kita orang keluar bertelanjang di tepi jalan? Lepas tu bila orang pegang dia, hak asasi manusia. Kebebasan berpakaian, kebebasan bersuara. Mau itu? Adakah kita inginkan seperti mana di Thailand diceritakan kepada kita, bahkan di barat sana ada tempat pantai-pantai yang orang boleh buka baju semua. Mau ada betul? Ha? Pantai? Weh, boleh. Tak tahu. Oh, tu saya tak tahu. Jadi ini problem besar. Adakah kita nak? Tu tara demokrasi masih duk terkawal. Bunuh darah. Kalau bebaskan tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah. Istighfar banyak-banyak. Kita Islam ni agama yang ada perlembagaan. Islam tu sendiri. Kita ada perlembagaan kita. Kita ada dustur kita. Kalau tidak buat apa? Allah cerita di dalam Al-Quran hukum had, hukum qisas, hukum yang ni, peraturan nak masuk rumah. Jangan duk masuk tak ketahuan bilik orang. Ini apa? Tujuan apa semua ni? Memberikan kepada kita garis panduan bahawasanya hidup ini perlu kepada perlembagaan, hidup ini perlu kepada disiplin. Yang mana yang kita boleh tampung dalam sistem demokrasi, kita tampung, kita cerita kepada masyarakat tentang Islam. Biar masyarakat melihat keindahan Islam. Sebab tu saya pelik, bila kita nak bercakap pasal Islam, dia berkata, "Dak, lah ni kita bukan bercakap pasal, kita bercakap pasal keadilan. Kita nak minta 8 perkara ni." Tuan-tuan dan puan sekalian, hang nak minta 8 perkara ke 20 perkara ke, itu ikut suka hang. Aku tak kisah yang tu. Kita tak kisah yang tu. Cuma kita jadi pelik. Macam mana kita boleh melihat 8 perkara ni tak termasuk dalam Islam? Macam mana ketelusan itu bukan ketelusan, itu sebahagian daripada Islam kah? Bukankah keadilan itu sebahagian daripada Islam kah? Tapi bila mai bab ni manusia beremosi, manusia mengikut hawa nafsu dia telah bercakap seolah-olah hilang akal dia. Sehingga dia nak mengharuskan tindakan dia, tak kira. Yang ni tak apa, yang ni keluar. Ni kami cakap hak asasi, kami tak kacau. Bab lain. Bukan ada kaitan dengan ni. Kami bab hak asasi, kami dengan ambiga kami sekali.
Walaupun dalam bab Islam kami tak setuju dengan dia ke apa ke, tu bab lain. Lah ni kami bab hak asasi, yang ni semua kita nak. Tu ustaz kita pun duduk siapa kat belakang. Hak tu yang kita pening kita. Yang kita kecewa yang tu lah Ustaz. Yang tu kita kecewa. Tuan-tuan, keadilan ni satu kewajipan. Bersuara, ada pula guna dalil pula kata ini bersuara di hadapan, kita kena bersuara di hadapan pemerintah yang zalim. Kita tak mau, dalam hadis Nabi SAW sebut, orang-orang yang redha kepada kemungkaran, kezaliman pemerintah-pemerintah. Ini dah puak-puak jiwanya, adalah jiwa syaitan. Balasan neraka Allah Subhanahu Wa Taala kat atasnya. Nak tempek kat siapa tu, dia nak tempek kat kami lah. Kata kami redha dengan kemungkaran-kemungkaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini pelik ni. Apabila Nabi pun susun tingkatan dalam kita mengingkari kemungkaran, ada 3 peringkat. Ada dengan lisan, ada dengan tangan, ada dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Hak mana kita boleh buat? Selama mana lisan ni boleh bergerak, boleh cakap, kita akan bercakap. Tak sembunyi punya, insya-Allah. Tak sembunyi punya. Yang penting nak kebenaran. Masalahnya depa nak apa? Depa nak kita sebut nama. Nak sebut nama dia, kata kat dia, balun dia. Gitu. Itu yang problem. Ini nak apa sebenarnya ni? Nak populariti, nak menang dalam perjuangan politik, ada kepentingan-kepentingan, nak menjatuhkan orang tertentu, nak bagi tekanan pada orang tertentu. Tuan-tuan dan puan sekalian, implikasinya buruk. Dakwah tak diterima. Macam mana dekatkan pemerintah dengan Islam? Sikap kita pun tak Islami. Sahabat-sahabat Nabi berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf. Jauh. Pemerintah Islam dalam negara Islam pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada lah. Dari sudut kejamnya dia, bunuhnya sahabat Nabi itu tak ada lah macam Hajjaj bin Yusuf ni. Sehingga kata Ibnu Umar bin Abdul Aziz ataupun Ibnu Umar Abdul Aziz, salah seorang daripada mereka, berkata kalau sekiranya datang 100 orang pun penjahat takkan sama dengan Hajjaj bin Yusuf seorang. Dia kira pancung kira dia. Tapi sahabat Nabi tetap dengan prinsip, jangan kamu cerca pemerintah-pemerintah kamu. As-sub ataupun as-sab ni cerca maki ni, siapa-siapa pun dilarang. Kita cerca orang pun tak boleh, cerca pemerintah pun tak boleh, cerca siapa-siapa pun tak boleh. Piduk cerca maki hamu untuk orang Hindu pun tak boleh. Pasal apa? Dia bimbangi, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan-perkataan yang lebih teruk. Cerca ni tak boleh dalam Islam. Kita kena berhati-hati, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan Nabi, orang kafir Yahudi membagi salam, Assalamualaikum, celaka kat atas hang. Aisyah nak jawab Waalaikumsalam. Nabi tak bagi, Nabi jawab Waalaikum. Dan kat atas hang juga. Maknanya betapa Islam ni menjaga keindahan perkataan, jaga sungguh lisan. Tapi kita membiarkan orang buka laluan kepada orang untuk berkata sesuatu benda yang dia dan sehingga kan tuan-tuan dan puan, ada orang non-Muslim melihat betapa Islam ni teruk. Bahkan melihat bahawasanya orang-orang yang menyeru pada dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, depa ni bukan menyeru kepada Islam. Dia pun tak faham dah Islam tu yang mana satu. Dia tak faham Islam itu adalah demokrasi. Islam tu memberi kebebasan bersuara. Mana Islam bagi kebebasan bersuara? Tuan-tuan dan puan sekalian, kena faham kebebasan bersuara. Bukan semua orang. Kita tak boleh nak ambil hadis seorang sahabat yang sahabat Nabi, yang Nabi tercucuk perut dia. Lepas tu Nabi buka baju Nabi bagi suruh cucuk balik, sedangkan kemudian dia peluk Nabi. Nak bandingkan dengan kita pada hari ni, itu Nabi tengok betapa Nabi SAW bersikap adil, terkena sikit pun Nabi minta balas balik. Tuan-tuan dan puan sekalian, masalah pertama, adakah pemimpin kita minta macam Nabi? Ataupun pemimpin kita seperti Nabi? Tu satu, qiyas tak kena langsung. Satu. Kemudian yang kedua, adakah rakyat-rakyat ni seperti sahabat Nabi? Yang sahabat Nabi yang minta daripada Nabi tu, dia tikam balik Nabi ke? Dia cucuk balik perut Nabi ke? Dia peluk Nabi? Dia cerca maki hamun Nabi ke? Tak. Tapi dah ni kita membuka ruang untuk orang cerca pemerintah, maki pemerintah. Soal tak setuju dengan sikap
dan kemaksiatan-kemaksiatan tertentu yang pemerintah lakukan, itu satu bab yang kita wajib ingkari melalui saluran-saluran yang disediakan. Gunakan saluran. Lah ni saya nak tanya betul-betul lah. Pernahkah pemerintah kita ini ditegur dengan metodologi salaf? Saya tak tahu. Tapi tuan-tuan lebih senior daripada saya tahu. Tak pernah. Jadi bila tak pernah ni, kami duk usaha ni, support lah. Bila kita nak kata bengong pun tak tahu nak guna istilah apa. Kita duk usaha nak tegur pemerintah dengan cara salah, dengan cara berakhlak, dengan cara sir. Dahulukan yang tu dulu. Dengan cara menulis surat kepada pemerintah, dengan cara menghubungi, meeting, mesyuarat dengan pemerintah. Apa yang kita boleh bagi. Tapi apa perlunya saya, lepas saya pergi cerita, saya main sini, kumpul balik, masuk YouTube balik, saya dah cakap lah tadi. Tu nak buat apa lepas tu? Adakah saya ikhlas dalam menasihati? Subhanallah. Wallahu a'lam. Saya cukup lah katakan. Ya. Yang tak masuk begitu. Hati-hati ya. Pada tadi ini ada Ustaz silap sikit. Bismillah. Ustaz sebut semasa saya cakap di parlimen. Bukan parlimen. Betul. Bukan saya cakap di parlimen. Betul ya tu no. Saya bercakap di PWTC. Sempena Perhimpunan Agong no. Bukan di parlimen. Wah, hebat cakap parlimen. Tadi Ustaz tu. Oh, tadi tu. Kena tengok balik. Ui, bahaya. Jangan. Tarik balik, tarik semua. Alhamdulillah. Jadi saya cukup dulu cakap tu lah tuan-tuan sekalian. Lebih kurang saya terkasak, saya mohon maaf. Mungkin kerana terlalu sedih dengan keadaan dan apa yang berlaku ni, menyebabkan wallahu alam keadaan dilihat agak bercelaru bila khususnya pendukung-pendukung bahkan pengikut-pengikut dakwah sunnah ni masing-masing duk termenung. Cuma yang duk termenung ni dengan bertanya tak apa, tapi yang duk termenung dengan menghukum orang lain. Menghukum ustaz ni, hukum ustaz ni. Bincang dulu. Jangan sibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.